بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار، سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurnia-Nya sehingga kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk sama-sama mendengarkan dan juga mempelajari sebahagian daripada ilmu-ilmu Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai apa saja yang kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu-ilmu yang kita pelajari selama ini ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita menyambung pada pembacaan kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Baik, sebelum kita menyambung pembacaan kitab ini, ingin saya maklumkan, mungkin ada yang sudah tahu, bahawa insya-Allah pengajian kita akan bermula kembali di Masjid Al-Abdul Razak, masjid yang kita cintai, secara live ataupun secara hadir di majlis tersebut pada 5 hari bulan 1 insya-Allah. Jadi bermakna dalam erti kata yang lain, bermula 5 hari bulan 1 kita tidak akan belajar secara recording seperti ini ataupun secara di Facebook, tetapi kita akan belajar agama seperti biasa insya-Allah. Semoga Allah SWT terus memberikan kepada kita kesempatan yang mulia seperti ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, sambung apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Kalau boleh, baik diajarkan seorang hamba untuk menyebut nama Allah ketika menghadapi musibah dan bala, dan mengingatkannya apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya dari darjat dan kebajikan serta pengampunan dosa, maka itu adalah lebih baik. Baik, apa yang Imam Haddad mengatakan apa? Orang yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang Allah takdirkan kepadanya itu beberapa ujian-ujian. Kata Imam Al-Haddad, hendaklah seorang hamba itu baik untuk dia menyebutkan nama Allah ketika menghadapi musibah dan bala. Setiap kali dia menghadapi musibah dan bala, hendaklah dia sering mengingati Allah. Dia mengingati Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkannya apa yang dijanjikan Allah kepadanya dari darjat dan kebajikan. Kita
orang yang ditimpakan atau kita adalah orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kita selalu banyak mengingati Allah. Bila kata tentang banyak mengingati Allah, maknanya kita jangan tergolong orang yang asyik menyalahkan takdir. Kenapalah Allah uji aku banyak? Kenapalah asyik aku je Allah uji? Tak habis-habis Allah nak uji aku. Aku dah malas lah nak ibadat kepada Allah. Malas lah nak aku bersedekah. Aku doa ke, aku sedekah ke, aku ibadat ke. Allah tetap uji aku. Allah tetap buat aku macam ini, buat aku macam tu. Jadi kalau kita orang yang tidak mengingati Allah ketika mana kita diuji, maka kita akan tergolong daripada golongan orang yang baru saya sebutkan tadi. Menyalahkan Allah atas takdir yang Allah berikan ke atasnya. Jadi bila kita selalu ingat Allah, kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama sekali yang akan timbul dalam hati kita akan menjadi tenang. Hati kita akan tidak merasa gelisah, merasa takut, merasa sedih. Tak. Kita akan merasa tenang. Kenapa? Kerana bila kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama kita akan mengingat bahawa semua yang Allah buatkan kepada kita, semua yang Allah takdirkan kepada kita, semua ujian yang Allah berikan kepada kita itu adalah berlandaskan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita. Itu paling penting sekali untuk kita ingat. Setiap kali kita diuji, kita dizalimi, kita ditimpa penyakit, kita ada itu, dibuang kerja dan sebagainya, itu semua kerana Allah menyayangi kita. Kalau contohlah, mungkin kalau Allah tak kasih ujian itu, kita orang yang leka daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lalai daripada mengingati Allah. Jadi bila Allah kasih kita ujian yang sekelumit itu, kita akan tersadar. Barulah kita nak banyakkan sembahyang, nak memperbanyakkan sembahyang sunat taubat, memperbanyakkan doa, memperbanyakkan istighfar. Subhanallah, hikmah daripada satu ujian merubah lifestyle hidup kita. Jadi bila kita orang yang bila ditimpa ujian, kita ingat pada Allah, maka kita akan tenang. Bila kita tenang, dia akan mengakibatkan membawa kepada poin yang kedua, iaitu kita tidak akan sama sekali menyalahkan takdir Allah. Sama sekali kita tidak akan menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada kita ujian tersebut. Sama sekali kita tidak akan buat sedemikian. Kerana apa? Kerana kita tahu, kerana kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ujian takdir tersebut kerana Allah sayang pada kita, dan yang kedua kerana Allah lebih mengetahui apa yang baik buat diri kita. Allah lebih maha mengetahui apa yang terbaik buat diri kita. Allah yang tahu. Kita mungkin menginginkan pekerjaan gaji yang lebih. Itu adalah naluri manusia. Kemudian bila kita dah dapat pula, kita dibuang kerja. Baru kerja 2 bulan, baru kerja 3 bulan, tiba-tiba kita kena buang. Itu semua ada hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Allah tahu kalau kita lama dengan kerja tersebut, kita akan menjadi orang yang kaya, kemudian kita akan menjadi orang yang sombong. Kita mungkin tak nampak tu semua. Jadi bila kita setiap kali kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kita selalu mengingati Allah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada masa yang sama juga, janganlah kita menyalahkan Allah yang memberikan ujian tersebut. Dan pada masa yang sama juga dikatakan sini, dan mengingatkannya apa yang dijanjikan Allah kepadanya dari darjat dan kebajikan serta pengampunan, maka itu ada lebih baik. Maknanya apa? Kita yang menziarahi kawan kita yang ditimpa ujian, kita yang kenal tahu ada saudara mara kita yang ditimpa ujian, maka kita hendaklah kita selalu ingatkan kepada dia. Ingatkan apa? Ingatkan yang Allah berikan ujian ini semua, ada tersimpan di dalamnya beberapa kebaikan. Di antaranya diberikan pahala. Subhanallah.
diberikan pahala. Orang yang sakit itu selagi mana dia itu disakit, selagi mana dalam keadaan ujian sakit itu dia sabar, maka setiap detik itu adalah pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Pahala. Sama juga orang yang sabar atas ujian sakit yang diterimanya itu, maka itu merupakan penghapusan dosa ke atas dirinya. Penghapusan dosa. Subhanallah. Jadi bila kita orang yang diuji oleh Allah dengan kesakitan, dengan apa-apa masalah, maka kita kena ingat itu adalah sebagai kafarah, penghapus dosa kita. Subhanallah. Mungkin kalau kita banyak istighfar pun Allah tak ampunkan kita, kerana mungkin istighfar kita kurang penyesalannya. Maka Allah gantikan, Allah berikan penyakit, supaya dengan penyakit itu akan hilanglah, akan hapuslah dosa-dosa kita. Subhanallah. Jadi bila kita ingatkan kepada kawan kita, saudara kita, orang yang kita kenal, bahawa pahalanya sekian, pahala orang yang sabar itu sekian. Kita dah lalu pada 2 minggu yang lalu itu, Allah kata dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya balasan orang yang bersabar itu adalah tidak terhitung banyaknya balasan, kebaikan. Sampai Allah kata bighairi hisab, tak terhitung banyaknya. Subhanallah. Jadi kalau kita dengar ni, kita adalah orang tergolong orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan rasa memberontak, tidak akan rasa nak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bersyukur Allah kasih kita ujian sedemikian. Kenapa? Kerana kita tahu kalau kita sabar atas ujian ini, maka Allah akan berikan kita ganjaran yang besar. Subhanallah. Jadi kita ingatkan juga pada orang yang kita kenal. Subhanallah. Baik, sambung kata Al-Imam Al-Haddad, yang demikian itu lebih bermanfaat kepada kaum muslimin dan dekat kepada kefahaman mereka. Benda ni sangat manfaat kepada orang-orang yang beragama Islam. Subhanallah. Bila masuk manfaat tu apa? Jadi setiap orang Islam itu apabila diberikan ujian, diingatkan tentang pahala, ganjaran, penghambusan dosa, maka dia akan membawa manfaat kepada orang Islam itu sendiri. Kerana apa? Kerana kefahamannya. Maknanya apa? Kefahaman mengikut level secara orang awam. Orang awam bila diingatkan pahala, penghapusan dosa, dia akan rasa tenang. Subhanallah, tak perlu nak nak selidik, selidik demi selidik tentang apa yang telah Allah berikan kepadanya. Subhanallah. Kemudian sambung kata sini lagi, sebab memandang kepada ilmu azali serta takdir dan ketentuan yang ditetapkan dalam ilmu Allah yang azali, menghendaki kepada kepintaran dan pengetahuan yang mendalam yang bukan semua manusia boleh mencapainya. Apa maksud Al-Imam Al-Haddad sini? Kerana merenungkan tentang perkara yang berkaitan dengan ilmu azali dan juga takdir dan ketentuan, qada dan qadar. Maknanya apa? Kalau kita nak mendalami ilmu berkaitan dengan ilmu azali, dan memang Allah letakkan untuk kita takdir dan qadar untuk kita, kita nak mendalami perkara tersebut, maka ia memerlukan kepada kepintaran dan pengetahuan yang mendalam. Kenapa dia cakap sini kepintaran dan pengetahuan yang dalam? Kerana apa? Benda takdir, benda qada dan qadar ini, kita tidak boleh tersilap memahaminya. Dia akan membawa kepada kesesatan kalau kita tidak benar-benar memahami konsep ataupun apa yang dimaksudkan dengan takdir, qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Lain halnya dengan janji baik dan ancaman mengenai hal akhirat. Hal ini boleh difahami oleh segenap lapisan manusia. Bersalahan dengan janji baik. Janji baik maknanya apa? Janji diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersabar, maka Allah gantikan dengan syurga, contoh. Barang siapa yang Allah beri ujian, maknanya Allah sedang menyayanginya. Allah nak dia masuk ke dalam syurga. Jadi dia ada balasan baik yang dijanjikan.
Dan ancaman itu sangat berguna kepada manusia ketika menghadapi bala. Lain halnya dengan janji baik dan ancaman mengenai hal akhirat. Perkara-perkara yang Allah ancam bagi orang-orang yang melakukan maksiat. Janji, dia bukan maksudnya janji baik bermakna dijanjikan ganjaran yang baik. Subhanallah. Tentang maksiat pun begitu juga. Diberikan ancaman yang berat. Jadi dijanjikan ganjaran yang baik, diberikan ancaman yang berat, itu orang yang secara normal senang akan faham. Senang akan merasa terdorong melakukan kebaikan, senang merasa akan nak berhenti daripada melakukan segala maksiat kerana ancaman tersebut. Senang untuk difahami. Subhanallah. Kemudian lantaran itulah maka mengingatkan tentang janji-janji baik dan ancaman itu sangat berguna kepada manusia ketika menghadapi bala dan ketika membuat taat dan maksiat dan sebagainya. Subhanallah. Jadi pasal itulah kita ingatkan orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ingatkan orang yang buat taat dan orang yang buat maksiat itu tentang ganjaran yang Allah sediakan bagi orang yang sabar dan orang yang taat, dan ancaman bagi orang yang terus melakukan maksiat. Na'udzubillah. Dan oleh kerana itu jugalah kita dapati kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipenuhi dengan ingatan janji-janji yang baik dan ancaman-ancaman yang menggerunkan, serta dengan nasihat-nasihat dan tegahan-tegahan. Jadi kalau kita dapati, kalau kita merenungi apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dengan apa yang Allah berikan ancaman kepada orang-orang yang melakukan maksiat, itu adalah antara main content di dalam Al-Quranul Karim, dan juga apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya apa? Secara lumrahnya, secara generalnya, kita terangkan kepada manusia itu cukup sekadar itu. Tak perlu untuk kita mendalami benda-benda yang bukan kata tak berguna, tapi dia itu lebih membawa kepada kemudaratan. Yang pertama. Yang kedua, lebih kepada ada benda lain lagi yang perlu untuk kita utamakan. Subhanallah, tu maksud dekat sini. Jadi kita jangan tersilap. Jom ni ada memperhalusi bab qada dan qadar. Dia ada topik khusus hakikat qada. Kenapa kita nak kena diadakan qada? Kenapa mesti Allah takdirkan? Kenapa tak boleh just happen like that? Nampak? Benda ni yang nak belajar boleh, tak salah. Tapi kena ingat, benda-benda lain ada benda yang lebih perlu untuk dia perdalami. Ada lagi benda lain yang perlu untuk dia mempelajarinya daripada dia memperdalami berkenaan dengan qada dan qadar, takdir dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kenapa dikatakan di sini? Kerana ada orang mudah terpengaruh dengan nama ilmu tu sendiri. Belajar apa? Hakikat Tauhid. Tauhid dah belajar sampai mana? Sifat 20 tu macam mana? Sifat 20 pun goyang. Tak belajar. Subhanallah. Ni yang maknanya, ni namanya dia nak mengejar nama. Hakikat tafsir. Sebab bukan salah, bukan tak boleh. Tapi kita ada cara bagaimana untuk mempelajari ilmu itu. Ibadat dah selesai. Muamalatnya bagaimana? Pernikahan, jinayat, hudud, qada, dan seterusnya bagaimana? Bab melomba, bab memburu. Ni semua ada dalam bab fikir ni. Memburu dengan menggunakan anjing. Bagaimana caranya? Tak tahu. Ni bab fikir ni. Bab sembelihan korban. Binatang apa yang boleh makan, binatang apa yang tak boleh makan.
Subhanallah. Jadi jelas itu. Tapi tidak mahu mengambil kira. Mahu juga teruskan belajar benda-benda yang bukan tak ada faedah, tapi ada benda lagi penting. Subhanallah. Baik, kemudian dia kata sini, renungkan dan fahamkanlah kata-kata ini. Moga-moga anda akan terpimpin ke jalan yang benar. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah Maha tinggi, Maha besar. Al-Imam Al-Haddad ini menutupkan bab berkenaan dengan takdir ini dengan satu perkara yang lembut. Al-Haddad mengatakan, renung dan fahamkanlah kata-kata ini. Al-Imam Al-Haddad ni membawakan, menyusun ni atau bercakap sedemikian itu supaya kita ini mengambil ingat. Dah baca bab ni, Imam Al-Haddad kata renungkanlah, fahamkanlah betul tak apa aku cakap ni. Apa aku cakap ni betul ke main-main? Subhanallah. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad. Subhanallah. Baik. Sambung kita pada tajuk yang baru, mengetahui ilmu fardu ain ataupun menuntut ilmu fardu ain. Bila kata tentang ilmu fardu ain ini, ilmu fardu ain inilah ilmu yang diwajibkan atas setiap orang-orang lelaki, orang Islam lelaki dan orang Islam perempuan untuk mempelajarinya. Every single individual mesti belajar ilmu fardu ain. Bila kata tentang fardu ain ini, fardu bermakna kewajipan. Aini, ain bermakna apa? Tiap-tiap seorang. Kewajipan atas tiap-tiap seseorang untuk mengamalkannya, untuk melakukannya. Jadi ilmu fardu ain itu sendiri adalah fardu ain. Maknanya apa? Wajib atas tiap-tiap orang beriman, laki ataupun perempuan, untuk mempelajari ilmu fardu ain. Subhanallah. Baik. Bila kata ilmu fardu ain itu ilmu yang kita nak pakai. Ilmu yang kita belajar ni pasal kita nak menggunakannya. Apa kategori ilmu fardu ain itu? Ada 3. Yang pertama, ilmu fardu ain itu dari sudut akidah seorang Islam. Yang pertama berkenaan dengan akidah seorang Islam. Bila kata akidah tu bermakna perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid. Perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid. Subhanallah. Kalau tak silap saya, dekat belakang buku ni dia ada menyentuh tentang bab akidah. Subhanallah. Nanti insya-Allah kalau kita panjang umur, kita akan sampai pada bab tu. Bab tu kat mana? Bab paling last sekali dalam kitab ni. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menerangkan kepada kita tentang perkara-perkara yang bersangkutan dengan akidah yang wajib kita mengetahuinya. Subhanallah. Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah. Allah itu bagaimana kita beriman? Beriman kepada Allah. Allah mempunyai sifat 20 yang wajib. Subhanallah. Kemudian sifat yang mustahil bagi Allah. Basically, Allah tidak serupa dengan makhluk Allah. Tak sama. Dari sudut apa pun tidak ada kesamaan. Itu dari sudut akidah. Yang kedua, dari sudut pengamalan, yang kita namakan dari sudut ibadat. Bila kita kata dari sudut ibadat, maknanya apa? Maknanya apa yang ibadat yang kita lakukan seharian, kita wajib pelajari. Apa ibadat yang kita seharian kita lakukan? Yang pertama sekali adalah solat. Bila kata solat, bukan solat aja yang wajib.
perkara-perkara yang berkaitan dengan solat juga wajib kita pelajari. Apa dia yang wajib berkaitan dengan solat yang wajib kita pelajari? Sembahyang itu tidak sah melainkan dengan mengangkat wuduk. Mana wuduk juga wajib pelajari. Wuduk itu tidak sah melainkan dengan air yang bersih. Bermakna bab air, bab taharah wajib kita pelajari. Ini wajib, ni tanggungjawab kita. Kalau suami-suami, isteri-isteri yang mampu mengajar, maka ajarlah kepada anak-anak. Suami yang boleh mengajar bab fardu ain, maka tidak ada alasan untuk isteri keluar daripada rumahnya. Kalau yang suami tak mampu mengajar, maka suami wajib cari guru, upah guru ajarkan isteri dan anak-anak. Kalau suami tak mampu untuk cari guru, upah guru, maka hendaklah disuruh isterinya itu, dibawa isteri dan anak-anak itu pergi ke belajar agama. Subhanallah. Dan kalau isteri nak pergi keluar belajar agama, belajar fardu ain, suami melarang, maka tak jatuh dosa isteri tersebut, kerana itu adalah tanggungjawab. Dia sama macam semayang. Suami isteri tengah semayang, suami tak kasih semayang, suami suruh batalkan. Contoh seperti semayang zuhur, maka tak boleh nak batalkan. Kalau sunat tak apa, semayang sunat boleh batalkan kalau suami panggil. Kalau mak bapak panggil, semayang sunat boleh batalkan. Tapi kalau dia wajib, maka tak boleh batalkan. Subhanallah. Itu yang kedua. Ilmu yang kita yang gunakan tiap-tiap hari. Bila kita nak puasa Ramadan, wajib belajar tentang Ramadan. Kita nak keluar zakat, wajib belajar tentang zakat. Kita nak pergi haji, wajib belajar tentang haji. Ini semua terangkum dalam bab ibadah. Selain daripada itu, melihat kepada kita punya pekerjaan. Kalau kita orang yang berniaga, kita orang yang jual beli, maka wajib kita belajar hukum jual beli. Muamalah itu wajib. Kalau kita orang yang bernikah, maka wajib kita belajar tentang bab nikah. Subhanallah. Ilmu itu ada dalam bab fikir. Ini nama ilmu fardu ain ataupun ilmu fikir. Yang ketiga ini ada ulama tak memasukkan, ada yang memasukkannya, iaitu ilmu tasawuf. Memelihara diri daripada melakukan maksiat, meninggalkan maksiat. Ada yang menamakan ilmu tark, ilmu meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan maksiat. Ilmu meninggalkan maksiat. Jadi bila kata maksiat, dua bahagian. Maksiat zahir, maksiat batin. Maksiat zahir, maksiat yang boleh kita nampak. Pukul orang, mencarut, berzina, na'uzubillah, minum arak, menzalimi orang dan sebagainya. Ini maksiat-maksiat yang zahir. Ada pun maksiat yang batin, maksiat yang dalam hati kita. Sombong, riak, ujub, rasa diri itu bagus. Semua ini namanya penyakit dalam hati kita. Maka kita kena belajar macam mana nak menangkis, nak menghilangkan penyakit-penyakit tersebut dalam hati kita. Subhanallah. Jadi bila kita ambil tahu ni, itu baru tentang ilmu tasawuf. Kemudian ilmu berkenaan, dan tasawuf juga ada berkenaan dengan amalan-amalan yang additional. Amalan-amalan bukan additional bid'ah, tak. Maknanya amalan-amalan yang sunat. Subhanallah. Jadi ini nama ilmu fardu ain. Dan ilmu fardu ain ni wajib kita pelajari. Ilmu itu ada dua macam. Ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Kalau fardu ain itu benda wajib yang kita nak gunakan tiap-tiap hari. Semayang, puasa, zakat, haji, kalau kita orang yang businessman jual beli dan sebagainya. Meninggalkan maksiat dan sebagainya. Adapun ilmu fardu kifayah, ada ilmu-ilmu yang additional, yang seperti ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu faraid. Mempelajari ilmu faraid hukumnya fardu kifayah, tapi mengamalkan faraid itu hukumnya adalah fardu ain. Subhanallah. Ilmu mustalahul hadis berkaitan dengan
bagaimana hadis itu yang boleh jadi hadis yang sahih, bagaimana hadis itu boleh jadi ilmu boleh jadi hadis dhaif dan sebagainya. Termasuk juga itu antara kategori fardu kifayah. Tak belajar pun tak apa. Jadi kalau ilmu fardu kifayah ini, suami ada hak untuk melarang isteri mempelajarinya atau keluar rumah kerana nak pergi belajar benda tu. Subhanallah. Saya dah katakan jugalah, orang yang mempelajari tentang ilmu hadis ini kadang-kadang mereka ini obsesif sangat. Subhanallah. Bukan kata tak boleh belajar, boleh. Tapi bila kita nak memperdalami, hal kadar umur kita makin lanjut, maaf katalah, subhanallah, bukan time-nya lagi. Bukan time-nya lagi. Apa kita nak buat dengan ilmu mustalah hadis kalau kita belajar ketika umur kita 70 tahun? Kita nak analyze hadis. Subhanallah. Kita sudah dikaburkan oleh apa yang difancy-fancykan oleh masyarakat. Boleh belajar. Tapi jangan kita terlalu, orang kata, ngotot lah. Subhanallah, nak belajar benda tu. Orang yang sudah makin berumur, rambut-rambut ni makin silver, kan rambut ni, yang maka dituntut itu adalah memperbanyakkan amalan. Subhanallah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi 2 minggu di Masjid Al-Abdul Razak. Mungkin juga kita akan adakan secara langsung juga, secara live di Facebook juga, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita berhenti sampai sini dahulu tentang bab mengetahui ilmu fardu ain. Kita tutup surah Wal Asr dan tasbih kafaratul majlis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.